Habis dah. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, Beta telah bersemayam di atas takhta singgasana Kerajaan Malaysia bermula pada 31 Januari 2019. Sehingga ke hari ini, Beta telah melalui pelbagai peristiwa dan pengalaman yang sukar untuk Beta lupakan dari hati. Terpahat dalam sejarah negara bahawa Beta adalah merupakan satu-satunya Yang di-Pertuan Agong yang telah diberi keafiatan untuk memerintah negara dengan 4 orang Perdana Menteri. Bersama 4 jemaah menteri yang berlainan. Beta bermula dengan yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri ke-7. Cerita sikit. Namun pada 24 Februari 2020, buat pertama kalinya Beta dibawa ke kancah gelanggang kemelut politik tanah air, menerusi peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7. Selaras dengan kuasa budi bicara yang diberikan kepada Beta oleh Perlembagaan Persekutuan, Beta selanjutnya telah mendapati Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Perdana Menteri Malaysia ke-8 juga telah meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021. Makanya, Beta sekali lagi terpaksa menggalas amanah berat untuk memilih dan melantik Perdana Menteri yang baru. Beta selanjutnya telah berpuas hati bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob telah memperolehi kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat dan selayaknya dilantik menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos 2021. Tidak berapa lama kemudian, Perdana Menteri ke-9 pula telah memohon perkenan Beta untuk pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15. Dan Beta telah memperkenankan untuk Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober 2022. Setelah selesai pilihan raya umum ke-15, buat pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Malaysia, negara berhadapan dengan situasi Parlimen tergantung. Maka sekali lagi amanah berat untuk memilih dan melantik seorang Perdana Menteri terpaksa digalas oleh Beta. Betapa berat mata yang memandang, tetapi berat lagi bau yang memikul. Dalam situasi pasca pilihan raya umum ke-15 yang lalu, bila mana tiada parti politik atau gabungan dominan yang telah memperoleh majoriti mudah, Perlembagaan Persekutuan menuntut Beta untuk melantik seorang Perdana Menteri dari kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Beta telah memperoleh kepercayaan majoriti Dewan Rakyat. Bagi mencapai hasrat tersebut, Beta telah membuka seluas-luasnya ruang kepada ahli-ahli yang berhormat untuk bermuafakat dan mencari kesepakatan atas prinsip perpaduan demi untuk masa hadapan negara. Setelah mengambil pendekatan yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan pada 24 November 2022, Beta telah berkenan untuk melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Secara ikhlas, Beta berharap Perdana Menteri yang ke-10 ini adalah yang terakhir buat Beta sebelum Beta berangkat pulang ke negeri Pahang Darul Makmur. Namun ini semuanya adalah ketentuan Allah SWT.
manusia merancang, Allah menentukan segalanya. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, ahli-ahli yang berhormat sekalian, pepatah Melayu lama mengingatkan kita, jika kerbau dipegang pada talinya, manusia pula dipegang pada janjinya. Flashback sikit. Pada 31 Januari 2019, Beta telah melafazkan sumpah untuk sesungguhnya dan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Hakikatnya, Beta hanya melaksanakan amanah dan janji yang dituntut seperti mana yang telah Beta lafaz dan ikrarkan. Di sini Beta tidak berniat untuk mencampuri urusan politik negara, apatah lagi untuk mengatur percaturan lanskap politik tanah air. Dan pada pengamatan Beta secara peribadi, jika episod yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 tidak berlaku, nescaya rentaian kemelut politik yang berlarutan sehingga kepada pilihan raya umum ke-15 juga akan dapat dielakkan. Lebih penting lagi, kemelut politik yang membelenggu negara hampir 4 tahun lamanya boleh dielakkan jika sekiranya semua ahli-ahli yang berhormat dan para ahli politik negara bersedia untuk mengenepikan perbezaan dan bersatu padu semata-mata atas dasar untuk menjaga kepentingan rakyat Beta dan negara yang kita cintai ini. Sebenarnya, semenjak negara mencapai kemerdekaan 66 tahun yang lalu, kita telah menerima kemajmukan dan kepelbagaian yang wujud sebagai kekuatan utama negara. Pada usia 66 tahun, kita semua sepatutnya telah matang untuk menjadikan perbezaan yang unik ini sebagai rencah utama dalam pembentukan sebuah bangsa Malaysia yang saling sayang menyayangi, menghormati antara satu dengan yang lain, toleran dan hidup dalam sebuah kesepaduan yang utuh. Jika kepelbagaian, kemajmukan dan kekusutan politik berterusan menjadi punca perbalahan dan perpecahan, Beta merasa khawatir suasana damai dan kemajuan yang didambakan tidak akan menjadi kenyataan buat selama-lamanya. Ahli-ahli yang berhormat yang Beta kasih sekalian, masa berlalu begitu pantas sekali, sepantas awan yang berarak pergi. Pada 30 Januari 2024 kelak, Beta akan menamatkan pemerintahan sebagai Tuan Agong yang ke-16. Maka ini adalah merupakan kali terakhir yang dapat Beta berangkat ke istiadat pembukaan penggal Parlimen dan bertitah di dalam Dewan yang cukup mulia ini. Justru izinkan Beta pada kesempatan ini untuk menzahirkan penghargaan di atas taat setia yang telah dicurahkan pada Beta dan negara tercinta oleh semua anggota Perkhidmatan Awam, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, petugas Perkhidmatan Kesihatan dan warga Parlimen, serta seluruh agensi kerajaan yang telah berkhidmat dengan penuh profesional dan berkecuali tanpa mengenal penat dan lelah. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Beta yang telah hidup dengan penuh kerukunan dan aman dan damai serta terus gagah menghadapi berbagai gelora pandemik, kemurungan ekonomi,
dan kemelut politik yang melanda tanah air. Sebagai pesanan terakhir beta kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian, janganlah bersikap hanya menilik balas dan menanti pujian. Sebaliknya, jagalah nama baik dan kehormatan Dewan yang mulia ini dan berkhidmatlah setulus hati sebagai wakil rakyat yang sentiasa meletakkan rakyat beta dan masa hadapan negara dalam hati sanubari setiap ahli-ahli yang berhormat. Dan beta berdoa dan berharap kerajaan beta akan menjadi sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan berwibawa, manakala barisan pembangkang pula akan memainkan peranan sebagai pembangkang yang membina dan sebagai pihak semak dan imbang kepada kerajaan beta. Ketepikan agenda politik sempit dan bersatu hatilah atas nama perpaduan. Kestabilan lanskap politik menerusi ikatan perpaduan dari ahli-ahli yang berhormat hendaklah dijadikan sebagai manifestasi dalam membentuk bangsa Malaysia dan era Malaysia baru yang gemilang, insya-Allah. Sesungguhnya perpaduan adalah penyatuan dalam perbezaan agama dan bangsa. Perpaduan adalah asas pembinaan kestabilan dan keharmonian. Perpaduan adalah tiang kemakmuran dan kemajuan. Dan perpaduan membawa kejayaan. Dan beta berdoa semoga negara Malaysia bersama rakyat yang beta sangat kasihi akan terus hidup dengan penuh kerukunan atas dasar perpaduan dan sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai menutup bicara, izinkan beta untuk menyampaikan 3 buah rangkap pantun untuk mengakhiri ucapan beta. Dari Tambun hendak ke Bera, singgah di Cemor beli keria. Perpaduan bangsa, kekuatan negara, Malaysia maju dan makmur di pesada dunia. Buah durian di Pulau Jawa, masak ranum di atas para. Teguh bersatu semakan di jiwa, tanda sepakat membina negara. Bara api panas berbahang, jangan diletak di telapak tangan. Beta berdua pulang ke negeri Pahang, hilang di mata, di hati jangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.